Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhulla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajhala jahla 'alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الدرس العاشر: الأمر لا يقتضي تكرارا ولا فورا. هنا نبين مسألتين. الأولى: الأمر المطلق لا يدل على تكرار. الثانية: الأمر المطلق لا يدل على الفورية. Okey, jadi ada dalam dars ke-10 ni masih berkait dengan amar lagi. Dia nak sebutkan ada dua masalah lah dalam dars yang ke-10 ni. Dars yang ke-10 disebutkan dua masalah yang berkaitan dengan amar. Yang ni adakah amar mutlak ataupun amar mujarrad. Dia memberi faham takrar ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah amar mujarrad dia memberi faham faur ataupun tidak. Maknanya dia memberi faham kena buat apa yang disuruh tu selalu segera ataupun tidak, bukan dengan jalan segera. Dan yang pertama tadi, adakah amar mujarrad tu menunjukkan, memberi faham kita kena buat sesuatu yang disuruh tu secara berulang-ulang ataupun tidak. Tapi tajuk dia buat tadi, dua masalah tu dia dah bagi tahu dah kan. Disebut tu di sini kami akan menerangkan dua masalah. Yang pertama, al-amrul mutlaq la yadullu ala takrar. Jadi di situ kita dah dapat dah kan. Cuma tadi nak buat soalan. Kat sini kita dah tahu dah jawapan dia. Maknanya al-amrul mutlaq dia tidak menunjukkan atas takrar. Apa dia amrul mutlak? Ni dia akan jelaskan kat bawah ni. Dia bahagikan amar tu kepada tiga keadaan. Jadi bila kita baca tiga keadaan ni akan jelaslah, insya-Allah akan jelas apa yang dimaksudkan dengan al-amrul mutlak tersebut. Okey. Kata dia wali tawdihi dzalika naqul. Untuk menerangkan yang demikian tu kami kata al-amru lahu thalasu ahwalin. Amar ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yakunal amru qad jaa ma'ahu ma yadullu ala takrar. Keadaan yang pertama, amar tu bahasanya amar tu telah datang bersama-sama dengan sesuatu yang menunjukkan atas takrar, menunjukkan atas berulang-ulang. Ai annal fi'la la yutlabu limarratin wahidah. Ya, maksudnya perbuatan yang disuruh buat tu tidak dituntut sekali saja. Tidak dituntut untuk dilakukan sekali sahaja, bal yatakarraru, bahkan dia berulang-ulang. Wa yajibu 'alal mukallafi an ya'tiya bihi fi kulli marratin. Dan wajib ke atas mukallaf dia datangkan dengan apa yang disuruh tu pada tiap-tiap kali. Tiap-tiap kali bila datang masa dia lah. Tengok apa ni suruhan tu jenis apa. Dan bila disuruh, kita tengok contoh dia. Contoh dia mislu salawatil khamsi, seperti solat 5 waktu, fahiya mutakarriratun. Jadi solat 5 waktu tu dia berulang-ulang kulla yaumin, setiap hari. Berulang-ulang setiap hari. Fakullama tala'al fajru, maka setiap kali terbit fajar as-sadiq, wajabat salatus subhi. Dimakruhlah kan, kita mengaji dalam fiqh, fajar ada dua, fajar kadhib dengan fajar sadiq. Kalau terbit fajar sadiq tu maksudnya tak masuk lagi waktu subuh. Kalau terbit fajar kadhib tak masuk lagi waktu subuh. Dia hampir masuk ya. Adapun fajar sadiq maknanya dah masuk waktu subuh. Jadi bila terbit fajar sadiq,
wajabat salatus subhi, wajib solat subuh. Wa kullama zalatis syamsu an wasatis sama wajabat salatuz zuhri. Dan setiap kali zalatis syams, setiap kali tergelincir matahari daripada tengah langit, wasatis sama, wajabat salatuz zuhri, wajib solat zuhur. Wa hakadha. Jadi tiap-tiap hari benda tu berulang. Sebab dia berkait dengan waktu tu. Maknanya bila waktu tu datang, maka datanglah kewajipan tu, kewajipan solat tu. Maknanya waktu terbit fajar datang, wajib solat subuh. Matahari tergelincir, wajib solat zuhur. Terbit terbenam matahari, wajib solat maghrib. Itulah seterusnya. Wa hakadha fa hadha amruhu wadih. Maka ini dia punya pekerjaan dia ni, perkaranya ni jelas. Wa huwa wujub at-takrar. Itu wajib ulang-ulang. Okey, itu boleh dapat jadi sebab dalam ayat Quran tu liduluki syams. Liduluki syams. Apa ayat dia? Aqimis solah liduluki syams. Kan? Aqimis solah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ayat tu. Jadi di situ dikaitkan aqimis solah liduluki syams, dikaitkan dengan duluki syams. Jadi setiap kali duluki syams, maka tiap kali maka wajib solat. Solat apa ni? Solat zuhur kan. Ini contoh lain. Contoh lain apa dia? Wajib untuk berwuduk bila kita nak solat. Wajib untuk berwuduk untuk kita nak solat. Ni pada permulaan dulu. Permulaan asal-asal dulu. Allah Taala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kan? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Jadi suruhan kat situ dikaitkan tak? Idza qumtum ila shalah. Maka dia ada kait dia. Idza qumtum ila shalah faghsilu. Jadi bila kamu hendak mendirikan solat, waktu tu baru ada amar untuk berwuduk. Tapi sekarang ni kita dapati wuduk boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Kalau kita nak ikut ayat ni, wuduk dibuat bila masuk waktu. Sebab bila kita nak mendirikan solat, bila masuk waktu. Betul tak? Idza qumtum ila solah, yakni idza aradtumul qiyam ila solah. Jadi bila kita iradatul qiyam ila solah, bila masuk waktu. Jadi bila masuk waktulah dan kita nak solat, waktu tu kita berwuduk. Dan tayamum pun sama juga dengan wuduk. Tapi kenapa sekarang ni wuduk boleh dilakukan sebelum masuk waktu? Ini sebab hukum ni kita kata dah diangkat. Dalil dia dengan dalil yang lain lah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah, kalau tak salah, Fathu Makkah. Fathu Makkah ke haji, anda tak ingat. Jadi Nabi SAW sembahyang solat 5 waktu dengan satu wuduk. Jadi Sayyidina Umar kata, kamu buat satu perkara yang kamu tak pernah buat sebelum ni. Tu Nabi kata, amdan fa'altu. Nabi kata, aku buat tu sengaja aku buat. Di sini menunjukkan boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Jadi sekarang ni
wuduk asalnya perlu dalam waktu bila nak solat. Tapi sebab dah ada dalil lain yang menunjukkan wuduk boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Ada hadis. Baik. Adapun tayamum dia kekal dalam keadaan yang lama. Wuduk dia kekal dalam keadaan yang lama, iaitu perlu berwuduk bila masuk waktu. Betul syarat tayamum tayamum silap. Saya sebut wuduk tadi kan. Tayamum. Jadi syarat tayamum antaranya masuk waktu dulu. Masuk waktu baru boleh tayamum. Dia kekal dalam keadaan yang lama. Jadi itu ada kita kata apa, ada ada kait. Ada kait dengan waktu. Jadi kalau ada kait tu, itu jelaslah. Maknanya benda tu berulang-ulang. Cuma tadi nak bagi contoh tu wuduk, tapi wuduk tu dah hukum tu dah kita kata yang nak bagi contoh tu berulang-ulang pada hukum asal lah. Adapun sekarang ni sebelum masuk waktu pun dah boleh wuduk. Saya nak. Contoh lagi puasa. Kan? Contoh lagi puasa. Puasa tu kan ada Allah Taala kata apa dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Betul? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Betul boleh? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kat situ. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi faman syahida minkumus syahra, yakni siapa yang hadir ada dalam bulan ada dalam bulan Ramadan, dia hendaklah dia puasa. Jadi bulan Ramadan ni dia berulang-ulang setiap tahun. Jadi suruhan untuk berpuasa tu dia akan berlaku setiap tahun, kewajipan tersebut. Jadi di sini ada ma yadullu ala takrar. Okey. Yang kedua, an yakunal amru qad jaa ma'ahu ma yadullu ala adami takrar. Yang kedua, amar tu telah datang bersamanya sesuatu yang menunjukkan atas ketiadaan berulang-ulang. Ai annal fi'la yajibu limaratin wahidah faqat. Yani perbuatan yang disuruh itu wajib sekali ya. Wala yatakarraru wujubuhu. Tidak berulang-ulang kewajipannya. Mislul haji, seperti haji. Dan fa hadza yajibu an yuf'ala maratan wahidah fil umuri kullih liman istata'a. Jadi haji wajib dibuat sekali sahaja seumur hidup, dalam umur seumur hidup lah maksudnya, fil umuri kullihi, seumur hidup, liman istata'a, bagi orang yang mampu. Jadi dalam hadis Nabi kan, dalam hadis Nabi Sayyidina Muhammad, orang tanya Nabi kan, adakah tiap-tiap tahun? Lepas tu Nabi kata, kalau aku cakap ya, saya akan jadi wajib kan tiap-tiap tahun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kurang itulah mafhum dia. Anak pun tak ingat lafaz dia. Jadi menunjukkan kat situ ada apa? Kita kata ada yang menunjukkan ada nas yang menunjukkan bahawasanya tidak berulang-ulang. Tidak berulang-ulang. Fa hadza amruhu wadih aidan wa huwa adamu wujubi takrar. Ini pun perkara ni pun wadih juga, iaitu tidak wajib takrar. Ini nombor satu dengan dua wadih. Nombor satu, datang amar, lepas tu ada sesuatu yang menunjukkan perlunya suruhan untuk buat satu perkara tu dia berulang-ulang. Itu benda ni maknanya wadih. Maknanya jelas. Perkara ni jelas, iaitu kena buat berulang-ulang. Yang kedua, suruhan
Lepas tu ada bersama dengan suruhan tu sesuatu yang menunjukkan bahawasanya suruhan buat sesuatu perkara tu tak berulang-ulang. Maknanya perkara ni pun wadah juga jelas. Maknanya tidak perlu berulang-ulang, tak wajib berulang-ulang. Yang ketiga ni, an yakunal amru mutlaqan. An yakunal amru mutlaqan. Apa maksud mutlaqan? Lam ya'ti ma'hu ma yadullu ala takrar au adamihi. Yani lam lam ya'ti ma'hu ma yadullu ala takrar wala ma yadullu ala adami takrar. Maksudnya tak ada sesuatu yang menunjuk kata berulang-ulang dan tak ada juga sesuatu yang menunjuk kata tidak berulang-ulang. Maknanya ni yang dipanggil mutlak, mujarrad. Maknanya yang kosong daripada apa-apa qarinah, petunjuk yang menunjukkan berulang ke ataupun tidak. Dia sekadar semata-mata amar yang dilepaskan tanpa dikaitkan dengan apa-apa, tanpa ada apa-apa qarinah yang menunjuk sama ada kena berulang ataupun tidak. Fahina idzin yuhmalu ala madza, maka pada ketika ini, ketika mana datang amar secara mutlak ni, kita nak tanggungkan amar tu atas apa? Adakah kita nak kata amar kat sini, suruhan buat perbuatan ni perlu berulang-ulang, ataupun kita kata tidak? Al-jawab yuhmalu ala adami takrar. Jawabnya ditanggungkan atas ketiadaan berulang-ulang. Ai yakfi an taquma bil fi'li marratan wahidah litabra'a dhimmatuk. Yani maksudnya memada bahawa kamu buat perbuatan tersebut sekali saja supaya lepas kamu punya lepas zimmah kamu. Jadi matan nanti kita nak tengok disebut pasal dua perkara ni kan. Amar adakah menunjukkan atas takrar dan adakah menunjukkan atas fauriyah, amar mutlak. Matan nanti nak sebut pasal inilah, iaitu amar mutlak, iaitu yang tidak dikaitkan apa-apa, maka kita tanggung dia ala adami at-takrar. Selesai satu masalah. Masalah yang kedua, al-mas'alatu as-saniyah. Ada soalan tak? Soalan pertama. Tak ada. Soalan yang kedua, masalah yang kedua, al-amrul mutlaq la yadullu ala al-fawriyah. Amar mutlak ataupun al-amrul mujarrad la yadullu ala al-fawriyah. Ini semata-mata amar, itu amar yang dilepaskan, yang tidak dikaitkan sama ada dia tu perlu dibuat dengan segera ataupun tidak segera. La yadullu ala al-fawriyah, tidak menunjukkan atas segera. Wali tawdihi dzalika naqul. Untuk menerangkan yang demikian tu kami kata al-amru lahu salasu ahwal. Dia bagikan kepada tiga juga. Amar tu ada tiga keadaan. Yang pertama, an yakunal amru qad jaa ma'ahu ma yadullu 'ala al-fawriyah. An yakunal amru qad jaa ma'ahu ma yadullu 'ala al-fawriyah. Bahasanya amar tu telah datang bersama-sama dengannya apa yang menunjukkan atas fauriyah, menunjukkan atas perbuatan tu perlu dibuat secara segera. Seperti mislu sallil an. Seperti ibarat ni sallil an, sembahyang sekarang. Kita fahadha yadullu ala annahu yajibu ala al-mukhatabi an yaquma wa yusallil an. Dia jatuh ya tu kan. Dia tertinggal ya wa yusallil an. Tak ada ya kat situ. Jadi perkataan sallil an tu dia menunjukkan atas bahawasanya wajib ke atas mukhatab, iaitu lawan bicara, orang yang disuruh tu, an yaquma, dia bangun, wa yusallil an bila ta'khir, bangun menunaikan solat sekarang dengan ketiadaan takhir, ketiadaan melewatkan perbuatan yang disuruh tu. Sebab apa? Kita ada dalil, ada qarinah yang menunjukkan suruhan buat perbuatan tu segera. Kita dapat daripada mana? Dapat daripada kalimah al-an.
Jadi fal'anu huna dalilun bayyinun lana annal amra yuradu bihil fawriyah. Dia kata fal'an, lafaz al-an di sini adalah dalil yang nyata bagi kita bahwasanya amar ni suruhan ni dikehendaki dengannya fawriyah, dikehendaki dengannya segera. Wa min hadzal qabil al-amru bit-taubah minadz-dzunub fa innaha wajibatun 'alal fawri bil ijma'. Dan daripada min hadzal qabil, maknanya dia nak cakap macam mana bahasa Melayu dia, maknanya sebahagian daripada amar yang menunjukkan perlu segera tu adalah amar bitaubah, iaitu suruhan untuk suruhan taubat, suruhan untuk bertaubat minaz-zunub, daripada dosa. Fa innaha wajibatun, maka sesungguhnya taubat itu wajibatun alal fawr, wajib atas jalan segera, bil ijma', dengan ijma' ulama. Kan apa ni Allah Taala sebut wasari'u ila maghfiratin, kan wasari'u, itu ada di situ ada perlu musara'ah, perlu bersegeralah kepada pengampunan daripada Tuhanmu. Baik. Yang kedua, an yakuna al-amru qad jaa ma'ahu ma yadullu 'ala at-tarahi ai adamil fawriyah. Yang kedua, bahwasanya amar itu datang bersamanya apa yang menunjukkan atas tarahi. Apa maksud tarahi? Yakni adamil fawriyah, itu ketiadaan segera. Maknanya boleh buat secara berlambatan lah, kita boleh tangguhkan. Yang penting sebelum mati. Sebelum mati. Ataupun ada masa-masa tertentu. Kau tengoklah. Baik. Tengok masail. Contoh dia mislu salli ghadan. Salli ghadan, semayang esok. Fahadha yadulu, maknanya apa ni perkataan salli ghadan tu yadulu ala anna al-matlub huwa at-ta'khir ila al-ghad. Jadi perkataan salli ghadan tu menunjukkan bahawasanya yang dituntut tu adalah mentakhirkan solat tu pada hari esok. Dia suruh semayang, maknanya ada apa ni amar bi syai', ada suruhan dengan sesuatu perkara. Tapi suruhan tu bukan sekarang, suruhan tu pada masa yang ke depan. Iaitu kita dapat faham daripada lafaz al-ghad. Wa min hadzal qabil al-amru bi qada'i ma fata min ayyamis siyam. Jadi daripada min hadzal qabil, ini sebahagian daripada apa ni, daripada hal yang kedua ni, iaitu amar datang samanya apa yang menunjukkan atas tarahi, iaitu amar suruhan bi qada'i ma fata min ayyamis siyam, itu suruhan dengan mengqada'kan apa yang luput daripada apa ni hari-hari puasa yang ditinggalkan. Bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa ni, Allah Sayyidina Muhammad, barang siapa yang sakit ataupun dalam permusafiran, maka fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhar, maka ke atasnya ni, wajib ke atasnya dia qada' baliklah, iaitu dia puasa ke atasnya hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, hari-hari yang lain untuk dia qada' puasa Ramadan tersebut yang ditinggalkan. Jadi Allah Ta'ala kata fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu tak ada pun ada apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada pun sebut kata perlu bersegera
Jadi mana-mana daripada mana-mana iddah ayam yang kita orang mukallaf ni nak puasa. Jadi faman fatahu ayyamun min Ramadan, maka siapa yang luput daripadanya beberapa hari daripada bulan Ramadan, li safarin kerana safar atau maradin ataupun kerana sakit, fayajuzu an yaqdiyaha ba'da Ramadan fi Syawal atau ba'dahu, maka harus baginya dia qada puasa hari-hari tersebut yang ditinggalkan tu selepas bulan Ramadan, pada bulan Syawal dia qada ataupun pada selepas bulan Syawal. Fala tajibul fawriyah, maka tidak wajib fauriyah, tak wajib segera. Wa yajuzu tarakhi, dan harus tarakhi, maksudnya harus tidak segera. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, an yakuna al-amru mutlaqan lam yarid ma'ahu ma yadullu 'ala al-fawr aw at-tarakhi. Yang ketiga, al-amru an yakuna al-amru mutlaqan. Amar itu datang dalam keadaan mutlak, tak dikaitkan, maknanya tidak ada datang sesuatu yang menunjukkan kata tarakhi ataupun tidak ada satu yang datang menunjukkan alal faur. Lam yarid ma'ahu, maknanya tak datang bersamanya maya dulu alal faur, apa yang menunjukkan atas segera, awit tarakhi ataupun atas jalan tidak segera. Mislu salli, seperti perkataan kita kata salli sahaja. Fahina idzin alama za yuhmad, maka pada ketika ni kita nak tanggungkan solat tu, suruhan tadi tu atas apa? Adakah kita nak tanggungkan kata perlu segera ataupun tak perlu segera? Ini nahmiluhu alal faur atau ala tarakhi. Itu soalan dia. Jawab dia, la yuhmalu alal fauriyah bal yuhmalu ala annahu yajuzu an yuf'ala fi ayyi waqtin. Jawab dia, tidak ditanggungkan atas fauriyah, maknanya tidak ditanggungkan atas keadaan dia segera. Apa yang disuruh tu maknanya bukannya segera, bukan perlu dibuat segera. Bal yuhmalu ala annahu, bahkan ditanggungkan atas bahawasanya apa yang disuruh buat tu yajuzu an yuf'ala fi ayyi waqtin, harus dibuat pada mana-mana waktu pun, pada apa-apa waktu pun, sawaun ataupun yajuzu an yaf'ala, boleh juga tapi kena tanggung yajuzu an yaf'alahu. Yajuzu an yaf'ala fi ayyi waqtin sawaun fa'ala mubasharatan aw akhara ila fatratin tawilah. Boleh tak nak baca bina majhul pun boleh. Yani yajuzu an yuf'ala fi ayyi waqtin sawaun fu'ila mubasharatan aw ukhira pun boleh. Cuma kalau baca yaf'ala tu kena tanggung pula, kena takdir lah. An yaf'alahu fi ayyi waqtin sawaun fa'ala, yani fa'alahu mubasharatan aw akharahu ila fatratin tawilah. Dua-dua sah. Jadi harus untuk dia buat pada apa-apa waktu, sama ada dia buat segera, buat terus ataupun dia takhirkan kepada waktu yang panjang. Wa min hadzal qabil al-amru bil hajj wal umrati fa huwa wajibun laisa 'alal fawr. Jadi daripada sebahagian daripada hal yang ketiga ni, iaitu amar mutlak, iaitu suruhan mengerjakan haji dan umrah. Fa huwa wajibun, maka fahuwa tu kembali kepada mana tu? Fahuwa man yujib. Fahuwa al-amru, fahuwa al-amru wajibun. Al-amru bil haji wal umrati wajibun laisa 'alal fawr, macam tu. Yang lain
Ada tak? Boleh tak jalan lain? Ha? Itu satu. Apa dia? Tak dengar. Dia sekat-sekat. Boy. Yang cakap macam nak cakap sesuatu tadi. Oh, okey. Ingat. Dengar dah cakap. Macam mana? Al-mazkur minal haji wal umrah. Boleh tak cara tu? Ataupun kita kata fahuwa kullun minal haji wal umrah. Nak tanggunglah. Ataupun macam Zafri cakap tadi kan. Itu bolehlah cara maknanya cara nak tanggung lah. Ataupun kita tengok ada dhamir ha tu nak kembali kepada mana? Dia kita tengok al-mazkurat, dia sebut-sebut ada sebelum tu dia sebut-sebut banyak kan. Jadi boleh juga macam tu. Al-mazkur apa ni minal haji wal umrah. Nak bagi sah lah. Jadi fahuwa apa ni tiap-tiap satu daripada haji dan umrah, ataupun kata al-amru bil haji wal umrah tu wajibun laisa 'alal fawr. Laisa 'alal fawr. Bukan atas jalan segera, bal yajuzu an yaf'ala fi ayyi waqtin qabla an yamut. Bahkan harus dia buat dia buat pada apa-apa waktu pun, pada bila-bila waktu sebelum dia mati. Qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi Allah Ta'ala kata wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan juga umrah kerana Allah. Fahunal amr atimmu, maka di sini amar iaitu atimmu tu lam yuqayyad, tidak dikaitkan. Tidak dikaitkan bima yadullu alal fawr au adamihi, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang menunjukkan atas segera ataupun tidak segera. Fayakunu muwassa'an fi muddatihi ala tulil umri, maka kita kata kejap. Fahuna al-amru atimmu lam yuqayyad bima yadullu alal fawr au adamihi ay adamil fawr. Jadi dia kata di sini al-amru atimmu tu tidak dikaitkan. Tidak dikaitkan amar itu dengan sesuatu yang menunjukkan atas fawr, atas jalan segera, au adamil fawr, ataupun atas jalan segera. Jadi kaedah kita tadi, kalau kalau amar tu tidak dikaitkan dengan apa-apa, sama ada dikaitkan dengan atas jalan fawr ataupun tarakhi, maka kita akan tanggungkan ala tarakhi. Kita akan tanggungkan ala tarakhi. Maka fayakunu muwassa'an, maka adalah amar di sini dia muwassa'. Muwassa' fi muddatihi ala tulil umri, ala tulil umuri, sepanjang sepanjang umur dia lah, sebelum dia mati, dia disebut kat atas tu.
ta'liqatun 'ala nas wala yaqdi ay wala yaqtadi wala yaqtadi ay la yujibu wala yastalzimu al-amru at-takrara bal yahsulu al-imtisalu bi fi'li al-ma'muri marratan wahidah. Wala yaqtadi ni apa ni matan dia taklid atas matan, dia kata wala yaqtadi ay wala yujibu wala yastalzimul amru. Maksudnya amar tu tidak menuntut. Yaqtadi juga memberi maksud yatlub. Jadi apa ni wala yaqtadi al-amru tu, ini suruhan tu tidak menuntut ataupun tidak mewajibkan ataupun tidak melazimkan akan takrar, akan berulang-ulang apa yang disuruh tu. Maknanya perlu dibuat berulang-ulang. Bal yahsulu al-imtisalu, bahkan terhasilnya junjung perintah tu bi fi'lil ma'muri, dengan melakukan apa yang disuruh marratan wahidah, sekali buat. Ada sahih, atas pendapat yang sahih, min aqwali ahli ilmi, atas pandangan-pandangan yang banyak daripada ahli ilmu. Kan kalau tengok dalam ni Iqbal ngaji apa Jam'ul Jawami', dia datang akwal banyak kan. Habis dah kan. Awak tu kerah tu. Internet sekat. Jadi kerah. Allahu Akbar. Jadi ini apa dia kata ala sahih, atas pandangan yang sahih daripada pandangan-pandangan ahli ilmu. Wal qaulul akhar wa annahu yaqtadi takrar wa dhaif. Ada pun pendapat dhaif apa ni mengatakan bahawasanya amar itu yaqtadi takrar. Maknanya dia menuntut ataupun melazimkan berulang-ulang. Illa idza dalla dalil ala qasdi takrar, kecuali apabila menunjuk oleh dalil atas qasdkan takrar. Ada dalil yang menunjukkan bahawasanya suruhan tu diqasdkan takrar. Apa dimaksudkan daripada suruhan tu adalah buatnya berulang-ulang. Kas-salawatil khamsi, seperti solat 5 waktu. Fa innaha tadullu ala takrar kulla yaumin wa lailah fi awqatihal ma'lumah. Maka sesungguhnya solat 5 waktu itu menunjuk atas berulang-ulang setiap hari dan setiap malam, fi awqatihal ma'lumah, pada waktu-waktunya yang maklum. Wa ka qaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu tu orang yang berjunub, maka hendaklah kamu bersuci. Jadi suruhan untuk bersuci apabila kamu berjunub. Tak, suruhan untuk bersuci apabila kamu berjunub. Sebab tu tak boleh kita nak saja-saja mandi junub. Sebab dia mandi yang ada sabab. Sebab dia janabah. Sebab dia janabah. Jadi saja-saja hari ni aku nak mandi junub. Tak boleh. Dia sebab ada orang tanya loh. Ada orang tanya. Cakap ni dulu ada orang tanya. Jadi kita cakap, anda cakap dah tak boleh. Lama dah asal. 2012 dulu itu, seingat anda lah. Ada sahabat ni tanya. Tuan tak boleh. Itu dia kenapa tak boleh? Dia kata, ada tak tahu nak jawab, nak tanya anak tahu tak boleh. Dia tak ngaji Zofiq ni. Dia nak bantah tak boleh. Kita tahu hukum dia tak boleh, itu je lah. Ini sebab mandi wujud ni mandi yang bersebab. Mandi yang bersebab. Sebab tu kita ada asbabul ghusli. Sebab-sebab mandi. Ada 6 tu kan. Ataupun disebut dengan mujibatul ghusli. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Di antaranya Abu Salah Sayyidina Umar, junub, janabah. Jadi fakullu ma wujidatil janabati
Sat. Saya pun ni. Okay. Fakullama wujidatil janabatu wajabat tatahur. Maka setiap kali ada janabah, maka wajib bersuci. Wajib taharah, wajib mandilah. Wala yaqtadil faur, dan amar itu tidak juga menuntut ataupun tidak melazimkan akan faur. Tidak melazimkan tidak melazimkan segera. Aidan juga ala makhtarahul musannif, atas apa yang dipilih oleh musannif. Wa qala ba'dul ulama innahu yadullu ala al-faur. Sebagian ulama kata sebagian ulama kata al-amru yadullu ala al-faur. Amal tu menunjukkan atas yang segera. Walam yakul al-musannifuna illa idza dalla dalil ala al-faur. Tapi di sini musannif tak sebut illa dalla dalil macam disebut kat atas. Kat atas dia kata wala yaqtadi takrara ala sahih illa idza dalla dalil ala qasdi takrar. Lepas tu wala yaqtadi al-faur. Habis. Dia tak sebut pun illa idza dalla dalil ala qasdi al-faur. Dia tak sebut. Jadi dia tanggunglah pasal apa dia tak sebut. Kenapa dia tak sebut illa idza dalla dalil ala faur wala allahu tarakahu ikhtisaran. Barangkali dia tinggalkan tak sebut tu kerana meringkas. Fahamlah daripada atas. Samalah. Fa innahu idza dalla dalilun ala al-faur fa innahu yuhmalu alaihi kal amri bitaubah. Maka apabila menunjuk dalil atas faur, ada dalil lain yang menunjukkan atas suruhan itu suruhan itu perlu dibuat atas jalan segera, iaitu perlu dibuat segera, fa innahu yuhmalu alaihi, maka ditanggunglah atasnya, ditanggunglah dalil ataupun amar tadi atas faur. Kal amri bit taubah, seperti suruhan dengan taubah. Fa innaha tutlabu alal faur, maka sesungguhnya taubah itu dituntut atas jalan segera, bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini, dan bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Wa qad in aqadal ijma'u ala zalika. Terkata dan telah berlaku ijma' atas yang demikian tu. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti dars yang ke-11 masih lagi berkait dengan amar. Masail-masail yang berkait dengan amar, iaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tapi ada lagi lah beberapa masail yang kita kata tak disebut, yang berkaitan dengan amar. Iaitu adakah amar itu melazimkan qada ataupun tidak. Maknanya jika ada suruhan untuk melakukan satu perbuatan pada satu waktu tertentu, lepas tu perbuatan tu tidak dibuat pada waktu tertentu tersebut, adakah itu melazimkan qada? Maknanya cukup dengan amar tersebut. Maknanya amar yang pertama tadi, suruh buat satu benda, suruh solat, kita tak solat dalam waktu, keluar waktu. Jadi adakah amar tadi juga, yang pertama tadi suruh solat tu, melazimkan untuk kita qada solat yang ditinggalkan tu, ataupun perlu bi amrin jadid, ataupun perlu dengan satu suruhan yang baru. Itu tak disebutlah, tak disebut dalam ni. Lepas tu an-nahyu ba'dal wujub. Jika satu benda tu wajib, lepas tu datang nahi, maka dia bagi faedah apa yang semalam kita, antara yang disentuh, al-amru ba'dal hadri, suruhan selepas larangan. Jadi suruhan selepas larangan, maka dia akan mengembalikan
kita kata mengembalikan balik hukum sebelum larangan. Dia akan mengangkat hukum nahi itu dan kembalinya hukum sebelum larangan tadi. Lepas tu al-amru bi syai' al-huwa nahyun an diddihi aula. Itu antara masail-masail dalam amar. Lepas tu adakah al-amir? Al-amir itu orang yang suruh tu, adakah dia termasuk dalam al-ma'mur? Dia orang yang suruh, adakah dia pun termasuk dalam apa yang disuruh? Itu antara yang dibahaskan dalam bab amar. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai situ. Ada apa-apa soalan?